Assalamualaikum dan salam Aidiladha. Buletin UKAS edisi malam 20 Julai 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Berita malam ini dimulakan dengan Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkesempatan menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jamek Petra Jaya di Kuching pada Selasa. Solat sunat dalam suasana norma baru yang bermula pada pukul 8.15 pagi itu dipimpin oleh Imam Besar Masjid Negeri Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Garis panduan dan prosedur operasi standard SOP turut dipatuhi semasa solat sunat tersebut dilakukan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Turut serta mengiringi Ketua Menteri adalah Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi Sosioekonomi, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki dan beberapa tetamu kenamaan yang lain. Dalam hal itu, sambutan Hari Raya Aidiladha di Asajaya pada tahun ini agak berbeza berbanding sebelumnya kerana Majlis Islam Sarawak MIS memutuskan untuk menangguhkan ibadah korban bagi memutuskan penularan COVID-19. Tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS ke Masjid An-Najah daerah Asajaya pada Selasa mendapati jemaah yang mendirikan solat sunat Aidiladha mengikut garis panduan SOP yang telah ditetapkan oleh Lembaga Fatwa Negeri Sarawak, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Jawatankuasa Pengurusan JKP Masjid tersebut juga telah melakukan senarai pendek nama jemaah yang terdiri daripada penduduk kampung yang berdekatan. Para jemaah juga dikehendaki menggunakan pelitup muka, mengimbas mai sejahtera dan membersihkan tangan dengan cecair pembasmi kuman sebelum masuk ke masjid. Pihak JKP Masjid juga telah menghubungi setiap seorang jemaah bagi tujuan pengesahan kehadiran dan peringatan peraturan sebelum hadir berjemaah di masjid. Masih lagi dengan perkembangan sama dengan perayaan Aidiladha yang disambut pada setiap 10 Zulhijjah amat dinantikan di mana seluruh umat Islam disunahkan untuk melakukan ibadah korban. Namun di sebalik pandemik COVID-19 ini, ibadah korban terpaksa ditangguhkan tetapi tidak menghalang umat Islam untuk melakukan solat sunat Aidiladha dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP dan kapasiti jemaah yang ditetapkan bagi setiap masjid. Tinjauan kru UKAS mendapati suasana di perkarangan masjid di Kuching agak lengang. Bagaimanapun, petugas masjid dan surau telah menyediakan kaunter masuk bagi memeriksa suhu badan, sanitasi tangan dan merekod kehadiran jemaah dan pemakaian pelitup muka adalah diwajibkan. Laporan berikutnya, program Pantry Komuniti merupakan inisiatif yang amat bermakna kepada rakyat yang terkesan akibat wabak COVID-19. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, program seumpamanya banyak membantu golongan yang memerlukan yang berdepan dengan kekangan kewangan dan keperluan makanan. Menurutnya lagi, selepas menghadiri program Pantry Komuniti di Pasar Raya Fale Kota Samarahan pada Isnin, secara peribadi beliau memuji usaha yang dilakukan oleh para pengusaha pasar raya menerusi program Pantry Komuniti itu. Dalam siri pertama di mana 13 supermarket telah terlibat, jadi seramai berapa besar 10% populasi Samarahan telah mendapat faedah daripada bantuan yang diberikan. Very good. Datuk Seri Fatimah menambah bantuan daripada kerajaan negeri juga diberikan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan dan mungkin terdapat beberapa masyarakat yang tercicir daripada bantuan yang telah diberikan. Katanya lagi, dengan adanya bantuan tambahan melalui badan bukan kerajaan, NGO, syarikat dan juga majlis perbandaran, ia dapat membantu kerajaan negeri memastikan tiada rakyat Sarawak yang tercicir daripada mendapatkan bantuan ketika pandemik COVID-19. Terdahulu pada majlis tersebut, Datuk Seri Fatimah Abdullah telah melakukan penyerahan simbolik bakul makanan kepada 20 penerima yang terjejas di Pasar Raya Fale Kota Samarahan.
Seterusnya, kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM komited dalam melindungi rakyat dari pandemik COVID-19 melalui pelaksanaan pelbagai kaedah imunisasi termasuk program pemberian vaksin secara bergerak. Menurut Ahli Parlimen IGAN Ahmad Johnny Zawawi, proses pemberian vaksin di negeri ini juga perlu disegerakan agar sasaran untuk mewujudkan imuniti kelompok dapat dicapai pada Ogos depan. Menjelas kepada UKAS semasa meninjau pusat pemberian vaksin PPV Outreach Nanga Semah Daro pada Isnin, beliau berkata capaian imuniti kelompok perlu bagi melindungi masyarakat susulan kewujudan varian baru COVID-19 yang mempunyai kadar mutasi lebih pantas. Ini yang penting dilakukan oleh semua kita bagi memastikan bahawa objektif untuk mencapai imuniti kelompok ini dapat disegerakan dan akan mencapai imuniti kelompok sepenuhnya menjelang akhir bulan Ogos. Dan pusat pemberian vaksin yang diadakan di Nanga Semah ini adalah merupakan salah satu cara ataupun modus operandi kerajaan dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan bahawa matlamat mencapai kelompok imunisasi sepenuhnya dapat dicapaikan mengikut program, mengikut matlamatnya. Dan kerana sekarang ini sebagaimana yang kita semua maklum bahawa varian baru COVID-19 ini seperti Delta, Beta, Eta dan sebagainya sudah berada di dalam komuniti. Dan varian baru ini sangat berbahaya di mana kadar mutasinya sangat cepat. Katanya lagi, kewujudan PPV di Nanga Semah itu bertujuan memudahkan penduduk dari penempatan terpencil itu menerima suntikan vaksin. Pada masa sama jelasnya dengan membawa PPV berkenaan di kawasan itu diharap akan mencetus motivasi dalam kalangan penduduk yang masih ragu-ragu untuk menerima vaksin. Dan pusat pemberian vaksin di bawah program Outreach Kebangsaan ini sebenarnya bertujuan untuk memberi kemudahan kepada penduduk-penduduk di sekitar Nanga Semah ini, di mana saya dimaklumkan ada 9 rumah panjang dan termasuk satu kampung penasu. Dan ini secara langsung memberi kemudahan kepada mereka kerana dari segi masa, dari segi kosnya ia amat memberi kebaikan kepada penduduk-penduduk di sekitar kawasan ini. Dan yang lebih penting lagi ialah bila adanya kemudahan pemberian vaksin seperti ini, ianya memberi motivasi ataupun kemudahan kepada mereka yang rasa ragu-ragu, yang rasa was-was untuk menerima vaksin ini. Seramai 382 penduduk menerima vaksin di PPV Nanga Semah yang diadakan di Dewan Serbaguna Nanga Semah dan Klinik Kesihatan Nanga Semah. Dalam program sama, Ahmad Johnny turut menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM50,000 kepada Jawatankuasa Bencana Daerah Daro dan RM5,000 kepada Jawatankuasa Panel Klinik Nanga Semah. Sementara itu, Ahmad Johnny mendedahkan sebanyak 3,000 bantuan bakul makanan di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih mula diagihkan kepada penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Daro dan Jemoreng. Menurutnya, setiap dun akan menerima sebanyak 1,500 bakul makanan dengan agihan akan mengambil masa selama 2 minggu untuk disiapkan bermula pada Ahad lepas. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menerangkan tentang bantuan bakul makanan di bawah pakej pemulih yang dilancarkan baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui semua ahli parlimen yang berjumlah bakul makanan ini. Pakej ini ialah RM300,000 untuk setiap parlimen. Dan untuk kawasan Parlimen IGAN, suka saya nyatakan bahawa saya telah menyediakan sebanyak 3,000 bakul makanan. Jadi sebab Parlimen IGAN ini ada 2 Dewan Undangan Negeri, iaitu Dewan Undangan Negeri N43 Daro dan Dewan Undangan Negeri N44 Jemoreng. Jadi setelah berbincang dengan pegawai daerah di dua kawasan ini dan juga dengan ketua-ketua masyarakat di kedua-dua dun ini, maka saya telah mengambil keputusan untuk mengagihkan 1,500 bakul makanan untuk Dewan Undangan Negeri N43 Daro dan 1,500 bakul makanan untuk N44 Jemoreng.
Katanya Pusat Khidmat Parlimen IGAN dan dengan bantuan pejabat daerah akan memastikan bantuan makanan tersebut disalurkan dengan segera mengikut senarai-senarai yang telah disediakan oleh ketua-ketua masyarakat masing-masing. Berikut pula, masalah banjir yang sering terjadi jalan utama Rumah Janggu dan Rumah Takang Sungai Belapong Bintangor kini selesai dengan kelulusan projek Jalan Perhubungan Desa JPD tahun 2021. Projek itu melibatkan kos sebanyak RM413,200 untuk menaik taraf jalan sepanjang 400 meter di situ. Menurut Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing, beberapa langkah telah diambil sebelum ini bagi mengatasi masalah banjir di jalan tersebut, terutamanya pada musim air pasang besar. Saya sangat gembira kerana jalan utama ke Rumah Janggu dan Rumah Takang sudah menaik taraf oleh TID bahagian Sarike. Berapa kali kita sudah cuba mengatasi masalah banjir di jalan utama ini, tapi kali ini dengan bantuan dari TID, saya harap kerja menaik taraf akan tahan lama. Beliau berkata demikian ketika ditemui UKAS semasa majlis ringkas penyerahan tapak tersebut pada Isnin. Datuk Ding juga berharap dengan siapnya projek tersebut dapat memudahkan penduduk Rumah Panjang untuk menjalankan aktiviti harian. Di Song pula, seramai 9,595 individu di daerah Song telah divaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Song. Jumlah tersebut meliputi 1,249 individu yang menerima suntikan dos pertama, manakala 8,346 individu lagi untuk dos kedua. Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Amir Omar, dalam lawatan kerjanya berpuas hati dengan kelancaran proses di PPV tersebut. Beliau turut diberi taklimat ringkas mengenai status terkini jumlah penduduk yang telah menerima vaksin di bahagian Kapit dan daerah Song. Dimaklumkan pasukan PPV bergerak kini masih menjalankan pemberian vaksin di kawasan hulu Sungai Katibas. Secara keseluruhannya, program vaksinasi di daerah Song berjalan lancar dengan kerjasama di antara petugas di PPV dan penerima vaksin. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my, dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, mewakili seluruh tenaga kerja UKAS, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam yang menyambutnya. Dan jangan lupa saksikan sambutan Hari Sarawak yang akan disiarkan secara langsung di Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak dan YouTube UKAS Channel serta di TVS saluran 122 Astro bermula jam 8.15 malam pada 22 Julai 2021. Salam UKAS.